yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berhimpun sekali lagi, dan kali ini sama-sama kita berbincang, berkongsi ilmu, berkongsi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita hendak menjawab hujah-hujah mereka yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau siapa mereka, sejarah mereka, kenapa mereka, yang itu saya tak akan kupas. Sebab mereka tu macam-macam, tapi yang saya minat nak kupas apakah hujah-hujah mereka. Sebab kadang-kadang katakanlah kita naik bas ke, naik Grab ke, tiba-tiba mungkin orang duduk sebelah ditanya kita soalan tu. Macam mana nak jawab? Okey, ataupun mungkin kita kata tengah naik Grab, tiba-tiba driver tu pula tanya begitu. Apa kita nak jawab contohnya? Dan bila kita sebut golongan anti hadis, jangan kita pandang mereka tu. Kadang-kadang di kalangan kita pun ada juga disebut sekali-sekala ragu hadis. Sekali-sekala ragu hadis. Khasnya apabila kadang-kadang timbul isu yang orang-orang berhujah benda tu ada dalam Quran ataupun benda tu tak dalam Quran, hanya ada dalam hadis saja. Contoh yang famous selalunya macam hukum murtad. Orang yang murtad hukum bunuh, mereka yang tak setuju akan berkata yang itu tak ada dalam Quran pun. Maknanya dah dalam hadis tapi tak dalam Quran. So apa kita nak jawab tu? Contoh hukuman bagi penzina yang sudah berkahwin, hukumannya rejam dengan batu sehingga mati. Mereka akan berhujah juga itu tak ada dalam Quran pun. Malah dalam Quran ada sebut sebat 100 kali. Ni apa tambah-tambah hukum jadi rejam sampai mati sebagai contoh. Ataupun kadang soalan-soalan lain yang apa nak kata, kalau kita ambil contoh wuduk asalnya. Sebagai contoh wuduk, batal wuduk, sebab wuduk dalam Quran ada, dalam hadis ada. Tapi perkara yang membatalkan wuduk seperti sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Air kencing ke, kentut ke, air besar ke, perkara yang membatalkan wuduk. Dalam Quran tak ada pun. Atau beberapa ketika sebelum ni ada isu imam wanita. Kalau kita baca hujah mereka dalam Quran tak ada pun halang imam wanita. Sebagai contoh. Jadi bagaimana hendak menjawab hujah mereka? Jadi di sini saya akan himpun, saya akan kemukakan beberapa hujah mereka yang masyhur, yang lazim kalau kita jumpa mereka mesti mereka akan berhujah dengannya. Dan saya akan guna konsep saya ni pura-pura sebagai golongan anti hadis. Saya akan berhujah dahulu dan tengok bagaimana para peserta di sini boleh jawab ke tidak. Boleh bantah atau tidak. Okey. Ini sebagai contoh je lah latihan kononnya. Bukan saya anti hadis tau. Okey. Mari kita rujuk dalam Quran. Hujah mereka yang pertama. Surah Al-An'am. Surah nombor 6. Surah nombor 6 ayat 144. 114. Kalau tak ada Quran boleh ambil di sini. Kalau ada Quran dalam phone apa semua boleh juga. Okey, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 114. Okey, di mana Allah SWT berfirman, afa ghairallahi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Okey, apakah kamu mencari selain Allah? Apa nak kata? Apakah kamu hendak selain Allah untuk dijadikan sebagai hakim? Padahal dialah yang telah menurunkan kepada kalian kitab yang terperinci. Mufassala ni kitab yang terperinci. Kitab yang kita panggil very detailed. Okay. Ayat ini dan yang beberapa lain yang semisal dengannya menerangkan bahawa Al-Quran ini telah pun sempurna, telah pun very detailed, satu persatu telah pun dijelaskan. Jadi nak rujuk pada hadis buat apa? Okay. Ada juga ayat yang mereka rujuk bahawa tidaklah Allah melupakan sesuatu apa jua di dalam Al-Quran ini.
Maknanya Al-Quran ini dah lengkap dalam konsep, dalam konteks syariat Islam, dalam agama Islam. Jadi kenapa pula nak rujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, dah jumpa ke ayatnya? Apakah selain Allah aku hendak mencari untuk jadikan sebagai hakim? Padahal dialah yang telah menurunkan kepada kalian Al-Kitab Mufassalah, kitab yang terperinci, yang satu persatu, yang lengkap, very detailed. So why do we need to find some other sources such as the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Okey, macam mana nak jawab? Ini saya anti hadis ni, ini hujah saya. Hujah saya pakai ayat Quran ni. Agak-agaknya macam mana? Tak apa, kalau salah tidak dihukum. Siapa nak try, nak teka, jangan malu-malu. Okeylah, yang panjang tu saya tanya soalan lagi. Pada asalnya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Sejak kecil terikut. So wahyu tu yang Quran tu lah. Saya anti hadis kan. So wahyu tu yang Quran. So kenapa nak ikut hadis Nabi? Okey, wahyu tu, Quran pun wahyu kan? Jadi Quran saja cukup lah. So kita ada limitation, jangan fikir lebih-lebih, kita ikut Quran saja. Macam mana tu? Tak nak fikir lebih-lebih, tak nak tengok lebih-lebih, tak nak rujukan lebih-lebih, nak satu kitab dah, Quran dah. Tu kan, satu saja dah. Saya ni anti hadis ni. Siapa lain nak try? Okay, kita jawab macam ni. Kita kata dalam kesempurnaan Al-Quran itu, dalam keteperincian Al-Quran itu, Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut hadis, kita ikut Rasulullah bukan sesuka hati kita, bukan kerana kebiasaan masyarakat ke apa ke, tetapi kerana Allah SWT sendiri di dalam Al-Quran telah pun memerintahkan kita untuk taat kepada baginda. Okey. Okey, saya anti hadis, saya tanya balik. Mana dalil? Ayat mana? Surah mana? Kan tak boleh main ikut cakap je. Kita kena tanya dalil. So apa? Di manakah dalilnya yang kita ni diperintahkan mengikuti, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, mari kita rujuk. Ada banyak ayat dalam Quran sebenarnya. Kita rujuk 3 ayat saja untuk malam ni. Pertama, rujuk surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat nombor 1. Surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat nombor 1. Sudah jumpa ke? Di mana Allah SWT berfirman, Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu terpulanglah kepada Allah dan Rasulnya untuk membahagi-bahagikannya. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah keadaan kamu. Perbaikilah urusan bainikum, di kalangan kamu. Okay. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Dan taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika benar kalian beriman. Ini satu contoh di mana Allah SWT menyuruh taat kepada Allah dan kepada Rasulullah.
Jadi bila kita mentaati Rasulullah, bukan sesuka hati kita, sebab Al-Quran itu sendiri yang memerintahkan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat kedua, jom. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 59. Surah keempat, ayat 59. Ya, okey, dah jumpa dah ke? Kalau slow, adakah bererti phone kita slow atau kita yang jarang-jarang buka Quran? Kita kena laju buka Quran, macam mana kita laju buka Facebook? Atau cari kat Instagram tu. Something like that. Kalau lah boleh diumpamakan. Okey, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 59, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran ni asalnya memang semua ayat-ayatnya untuk kita orang-orang yang beriman. Akan tapi bila Allah secara khusus menyeru, maknanya ada message special yang Allah nak sampaikan. Okey, pay extra attention. Ya ayyuhallazina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri di kalangan kalian. Orang-orang yang memegang urusan kalian. Okey. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih dalam sesuatu perkara, berbeza pandangan ke apa ke, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka maksudnya apa? Nak cari jawapan. Nak buat ni ke tak? Nak buat ni ke tak? Halal ke haram ke apa? Maknanya bukan rujuk ulama'. Tengok ulama' yang bagi dalil-dalil daripada Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sedemikian itulah yang terbaik dan kesudahan yang terbaik. Okay, tapi yang pada awal ayat tu Allah telah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Satu lagi contoh. Jadi sekali lagi, kita ni mentaati Rasulullah bukannya suka-suka, tetapi Allah yang perintahkannya di dalam Al-Quran. Okay, tadi kan Al-Quran tu terperinci. Very detail. Orang yang mendakwa dirinya berpegang pada Quran sahaja, tak mau pegang pada Rasulullah, tak mau rujuk Rasulullah, dia sebenarnya tidak berpegang pada Al-Quran secara sepenuhnya. Kalau dia berpegang pada Quran sepenuhnya, dia akan tahu dalam Al-Quran berulang kali Allah SWT memerintahkan kita mentaati Rasulullah. Tak apa, last satu lagi ayat ya. Kita rujuk surah An-Nur, surah nombor 24. Ayat nombor 56. Surah An-Nur, surah nombor 24. Ayat nombor 56. Okey, sebelum An-Nisa, surah Al-Anfal, surah nombor 8, ayat 1. Kemudian surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat 59. Sekarang ini surah nombor 24, ayat 56. Dah jumpa ya? Allah SWT berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul la'allakum turhamun, supaya dengan itu kalian dirahmati. Okay, jadi ada 3 ayat. Sebenarnya kalau kita cari dalam Al-Quran, guna search function dalam phone ke apa, akan jumpa banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti Rasulullah bukan suka-suka, tapi kerana Allah yang telah memerintahkan kita mengikuti baginda di dalam Al-Quran. Di dalam keteperincian Al-Quran, di dalam kesempurnaan Al-Quran inilah kita diperintahkan mentaati Rasulullah. Tadi 3 ayat tadi, perhatikan tak? Ada notis tak? Ada beza tu.
Okay, mula-mula kita rujuk Al-Anfal ayat pertama kan? Ingat tak? Allah berfirman taat kepada Allah dan Rasul. Betul? Kemudian kita rujuk surah An-Nisa ayat 59. Taat juga kan? Tapi macam mana firman Allah? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dia nampak macam sama, tapi nanti saya explain beza dia apa. Kemudian last tadi kita rujuk surah An-Nur ayat 56. Taat kepada Rasul. Bila kita baca Al-Quran, sebab tu Allah tak sebut jangan baca saja, tapi tadabbur, memerhatikan Al-Quran. Bila Allah SWT menyusun perkataan yang berbeza macam ni, ianya bukan secara tak sengaja, tetapi ada maksud-maksudnya. Macam kalau saya tulis buku, Abang Hisham tulis buku, mungkin tak sedetail seperti ni. Tapi bila Allah SWT menurunkan Al-Quran, ada sebab kenapa perkataan taat disebut sekali. Perkataan taat disebut 2 kali. Kepada Allah, kepada Rasul. Dan perkataan taat sekali kepada Rasul saja. Perasan tak baca ayat Quran tadi? Ada bezanya di situ. Yang pertama, apabila apa yang Allah dan Rasulnya perintah dua-duanya sama, maka yang ni dimasukkan oleh ayat pertama. Yang kedua, apabila apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, nampaknya sama tapi macam ada lain sikit. Contoh, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 ada cerita tentang wuduk. Allah perintahkan tentang wuduk. Tapi dalam ayat tu tak ada pula suruh kumur-kumur dengan masukkan air dalam hidung dan sembur keluar. Tapi yang itu ada dalam hadis. Dalam Al-Quran ayat tu Allah suruh basuh kepala, tapi tak suruh basuh telinga. Telinga tu adalah hadis. Tu macam lain-lain. Macam mana tu? Tak apa. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah juga. Sebab tu dia 2 kali taat. Kes ketiga, hadis Nabi ada, dalam Al-Quran langsung tak ada. Tak apa, sebab Allah perintah taat pada Rasulullah juga. Walaupun tak ada kaitan langsung dalam Quran apa yang disebutkan tu. Boleh tangkap ya? Sebab tu tadi saya pilih 3 ayat tu. 3-3 tu nampak macam, yalah suruh taat je. Tapi kita fikir, yang pertama tu, wa'ati'ullah wa rasul. Dua-duanya merintah yang sama. Kita taat itu je. Ayat yang kedua tadi, wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Kenapa 2 kali nak mention taat? Sebab ada beberapa kes yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada sebahagiannya sama, sebahagiannya macam berbeza. Kes ketiga, taat pada Rasul sahaja. Regardless dalam Quran ada ataupun tidak. So, bila ada orang-orang yang berhujah, hukum murtad, dijatuhkan hukuman bunuh bagi kes murtad. Tak ada pun dalam Quran, kata tak apa. Sebab Allah suruh kita taat Rasul, sekalipun tak ada dalam Al-Quran. Orang-orang kata, penzina yang sudah berkahwin, direjang dengan batu sehingga mati. Batu tak ada dalam Quran pun. Tak apa, sebab Allah kata taat pada Rasul. Boleh tangkap? Ini yang kita kata keteperincian Al-Quran tadi. Okey? Tapi kita ni kan kalau taat manusia kan syirik lah nanti. Kita kena taat pada Allah. Kita kena ikut hukum Allah. Kita kena Rasulullah ni kan tak macam syirik ke? Tak, saya nanti hadis ni saya tengah berhujah ni. So macam mana nak balas tu? Di antara hujah golongan anti hadis, kalau kita jumpa mereka, bincang mereka, baca tulisan mereka, dia kata orang-orang Islam kebanyakannya syirik. Kenapa? Sebab mereka mentaati Rasulullah. Rasulullah itu manusia. Kita sepatutnya mentaati Allah. Siapa nak try? Kalau salah tidak dihukum. Kita bincang-bincang. Kita jawab apa? Kita ini mentaati
Rasulullah kerana itulah yang diperintahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita rujuk surah An-Nisa, surah keempat, ayat 64. Surah keempat, ayat 64. Rangkap yang pertama tu. Sudah jumpa? Surah keempat, ayat 64, Allah SWT berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا, dan tidaklah kami mengutus para rasul. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ, tidaklah kami mengutus daripada para rasul, إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Allah yang telah mengizin. Bukan kita. Tadi Allah yang memerintahkan kita taat. Dan sekarang ni Allah pula tekankan bahawa Allah yang telah mengizinkan kita mentaati Rasulullah. Bukan kita yang suka-suka. Dan ianya bukan syirik. Hafal ya? 4:64. Rangkap pertama cukup. Okey, dia tak puas hati ke? Degil lah. Tak cukup dia kata. I am not convinced. Cuba rujuk pula ni. 4:80. Surah An-Nisa ayat ke-80. Surah yang sama tadi, bawah sikit, ayat ke-80. Okay, Allah berfirman, "May yuti'ir rasul", sesiapa yang taat kepada Rasul, faqad, maka demi sesungguhnya atau Allah, dia mentaati Allah. Very short, tapi jelas dan kukuh di situ, jelas dan padu di situ. Sesiapa yang mentaati Rasulullah, maka dia sebenarnya mentaati Allah. Reverse understanding, sesiapa yang mungkar ataupun derhaka ataupun melanggar ataupun enggan mentaati Rasulullah, berarti dia juga derhaka kepada Allah. Tak apa, kita bagi satu lagi ayat. Jom rujuk surah Al-Hashr. Surah nombor 59, ayat nombor 7. Surah Al-Hashr, surah nombor 59, ayat nombor 7. Sudah jumpa? Okay, Allah berfirman, "Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura." Apa saja harta rampasan perang yang Allah berikan ke atas Rasulullah daripada sesebuah negeri ataupun daerah. Harta rampasan perang ada dua kategori. Satu yang sebut sebagai fai, ayat ni. Satu lagi disebut sebagai ghanimah. Pernah dengar tak dua perbezaan ni? Satu nama fai, satu nama ghanimah. Okey, ghanimah, harta rampasan perang yang diperolehi bila betul-betul telah berperang. Maknanya pedang telah lawan pedang, anak panah semua telah let go apa semua. Itu ghanimah. Fai ialah harta rampasan perang yang diperolehi tanpa perang. Macam mana pula tanpa perang? Maknanya tentera umat Islam baru tengah nak siap-siap kuda dari Madinah nak bertolak. Orang yang tu dia dengar terus dia cabut lagi. Itu harta rampasan perang tanpa perang. Tapi nama dia harta rampasan perang jugalah. Okey? Maknanya katakan ada satu bani ni, satu kampung ni, dia bersekongkol dengan orang Yahudi berpakat. Ataupun ada perjanjian damai lalu dia memungkirinya.
Maka Rasulullah SAW menyiapkan satu pasukan untuk berjumpa dengan mereka. Mereka dengar aja ada pasukan tu, terus mereka cabut lari, tinggalkan kampung, barang-barang apa semua tu, ambil mana yang boleh saja. Itu namanya fight. Tak sempat perang lagi, dengar aja dah gerun dah. Okey? Itu contoh. So, apa saja harta rampasan perang yang Allah berikan ke atas Rasul daripada sesebuah negeri, daerah, falillahi wali rasuli. Maka terserahlah kepada Allah dan Rasulnya untuk membahagi-bahagikannya. Macam mana pembahagiannya? Walizil kurba, kepada kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibni sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya aminkum. Supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Kaila yakunu daulatan, tidak beredar baina aghniya, di kalangan, di antara orang-orang kaya di kalangan kalian. Sebab kadang yang bersiap-siap nak pergi perang tu ada yang kaya. Kuda ada cantik, pedang cantik apa semua. Ada yang miskin, tak ada kuda, nak jalan lari kaki je. Bawa pedang kayu saja kot. Tapi bahagian harta rampasan perang tu disusun supaya orang miskin yang dapat. Lepas tu Allah berfirman lagi, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Dan apa jua yang diberikan oleh Rasul, sama ada dalam kes rampasan perang ini ataupun apa-apa lain, maka ambillah ia, peganglah ia. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang ke atas kalian daripadanya, maka jauhilah ia. Rangkap ini yang penting. Wa ma atakumul rasul, dan apa jua yang diberikan kepada kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ia. Wa ma nahakum, dan apa jua yang dilarang ke atas kalian daripadanya, fantahu, maka jauhilah ia. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah ini amatlah syadid, amatlah tegas, amatlah ekstrim. Pernah kata azabnya ataupun hukumannya. Bila kita baca ayat Quran selalu kan, penghujung ayat tu dia macam seronok je, dia macam ending yang best. Ending yang best tu ada kaitan dengan apa sebelum tu. Dia bukan sekadar seronok baca je. Maknanya di sini Allah nak bagi tahu sesiapa yang melanggar perintah Allah ayat tu, peringatlah sebab sesungguhnya bagi Allah tu ada hukuman yang sangat syadid, sangat tegas. Jadi ini bukan sekadar anjuran, tapi ini satu perintah yang sangat tegas. Okey, jadi 3 ayat kita telah rujuk yang menyuruh kita, apa nak kata, yang mula-mula sehari tadi boleh taat kepada Rasulullah saja. Surah An-Nisa ayat 64, kita taat kepada Rasulullah dengan izin Allah. Kita taat kepada Rasulullah, maknanya kita taat kepada Allah. Dan apa jua yang Rasulullah beri, ambil. Apa jua yang Rasulullah larang, maka tinggalkan dia. Jadi 3 ayat ni hafal. Tak hafal, hafal nombornya. Bila orang berhujah, kita jawab balik. Okay, bila orang berhujah, ni pergi buat haji yang kena pakai kain putih ihram ni, mana ayat Quran? Yang ada pantang larang ihram, tak boleh perfume lah, tak boleh potong rambut lah, tak boleh potong kuku lah, tak boleh bunuh haiwan lah. Mana dalil? Mana ayat Quran? Tak payah cari, kita bagi 2, 3 ni. Apa contoh lain? Okey, dalam hadis Nabi ada yang melarang wanita menjadi pemimpin. Mereka yang bantahkan kata dalam Quran tak ada pun. Tak payah kita cari ayat apa. Bagi 3 ayat ni. Sebagai contoh ya, ayat ini dalam Sahih Al-Bukhari ada satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa dia menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentatu dan ditatu dan wanita yang mencabut bulu muka. Yang sekarang famous kan dia cukur Tapi lepas tu dia cat balik tempat sama juga. Kalau dia cukur tanah ni, dia cat ke atas ni tak apa juga. Dia suka cukur bulu ni, lepas tu dia cat tempat yang sama juga. Itu hadis lah tu. Yang tu saya biasa nampak, saya tak faham.
Macam ada tak jumpa lelaki yang dia buang jambang, tapi dia cat balik jambang tu? Atau dia buang jambang, dia cat jambang tempat lain? Tak ada kan? So, perempuan dia cukur-cukur ni, lepas tu dia cat tempat yang sama. Dia cat cantik tak apa juga, nampak lagi teruk. Okey, tak apa. So, Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari berkata, Rasulullah SAW melaknat wanita yang tukang tatu dan minta dirinya ditatu dan yang mencabut bulu muka. Satu lagi yang cabut yang bulu mata. Ataupun pergi letak yang tu lagi panjang. So, ada seorang wanita dengar zaman Nabi. Ni zaman selepas Rasulullah wafat. Dia tanya, kenapa Rasulullah melaknat padahal tak ada dalam Quran? Abdullah bin Mas'ud menjawab, tidakkah kamu membaca? Lalu dia bacakan ayat ini. Lalu wanita pun, oh, jika begitu, ya, saya taat. Okay. Jadi zaman Nabi, zaman awal Islam pun sudah ada juga orang tanya, ni kamu nak laknat ni, mana ayat Quran? Tak payah cari apa? Baca sini. Okey setakat ni? Boleh padam? Okey, kita sambung hujah golongan anti hadis tadi. Kita asalnya tadi sedang refer ayat yang ke-6 114, surah ke-6 ayat 114. Di mana Allah berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitab mufassala, yang terperinci. Okey, berdasarkan ayat ni juga golongan anti hadis juga berhujah. Ayat ini tanya, apakah aku nak mencari hakim selain Allah? Maknanya dalam kes undang-undang. Dalam kes selalunya hukum hudud lah. Di sini Allah bertanya, afa ghairallahi abtaghi hakaman. Apakah aku nak mencari hakim selain Allah? Lalu golongan hadis-hadis pun berhujah kepada kita. Apakah kamu nak mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dalam dalam Al-Quran misalnya, hukuman hudud tidak pula jatuhkan, hukuman murtad tidak pula jatuhkan mati. So, hakim mana yang you pakai untuk gunakan jatuh hukuman mati? Okay, kalau kita rujuk ayat-ayat tentang murtad dalam Quran, sebagai contoh surah An-Nahl, surah 16. Jom kita rujuk. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 106. Sudah jumpa? Allah SWT berfirman, man kafara billah, sesiapa yang kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, sesudah dia beriman, kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali mereka yang dipaksa untuk kafir sementara hatinya tetap tenang dalam iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra, akan tetapi sesiapa yang membuka dadanya ke arah kekafiran, fa'alaihim, maka ke atas mereka ghadabun minallah, kemurkaan Allah, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi dalam ayat ini Allah SWT firman, sesiapa yang dengan dadanya dengan sengaja dia memilih untuk kafir, maka baginya kemurkaan Allah dan azab yang pedih. Pengecualian orang yang dipaksa untuk kafir, sementara hati dia tetap tenang dalam keimanan. Sebagai contoh, kalau pergi perang, dia ditangkap. Tentera Muslim tu ditangkap dan dipaksa untuk jadi kafir. Kalau tidak, akan dihukum bunuh. Maka dia pun berpura-pura, okey, saya kafir. Orang macam ni tak termasuklah ayat ini. Ataupun katakan kalau kita sekarang ni mungkin tak ada perang, tetapi ada orang yang baru masuk Islam, tetapi family dia tak suka, atau family dia marah, dan dia tak ada tempat lain nak pergi selain pulang pada family-nya. Maka dia pura-pura bila balik rumah, dia pura-pura
non-Muslim. Tapi di luar rumah dia Muslim. Orang seperti ini tidak termasuk dalam ayat ini. Yang masuk dalam ayat ini orang yang syaraha bil kufri sadra. Dadanya terbuka. Maknanya dia sendiri yang pilih terhadap kekafiran. Sebelum itu dia beriman. Maknanya dia murtad lah ni. Tak pula dijatuhkan hukuman bunuh. Akan tetapi fa'alaihim ghadabun minallah. Maka ke atas mereka kemurkaan Allah. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ini satu contoh. So ayat ini berbincang tentang orang yang sengaja murtad. Tak pula dicerita ada hukuman bunuh. Ataupun apa-apa hukuman hudud. Yang ada hanya kemurkaan Allah dan azab pada hari akhirat. So macam mana ni? So ini kes undang-undang. So kita ayat tadi kata apakah kamu nak mencari hakim selain daripada Allah? Okey, kalau Allah ini macam mana tu? Hukum hudud bagi kes mencuri dalam hadis ke dalam Quran? Ada sebut hadis. Dalam hadis ke dalam Quran kalau kes mencuri? Ada Quran. Sesiapa lain? Dua-dua. Okey, dalam kalau Quran kalau dekat mana? Kalau dalam Quran di mana? Nanti saya tanya pula kalau dalam hadis di mana? Okey, betul. Dalam Quran ada dalam surah kelima, surah Al-Ma'idah. Ayat 38. Okey, wasariku wasarikoh. Jumpa dah ke? Surah kelima, ayat 38. Surah kelima ayat 38. Yang bermula dengan wasariku wasarikoh. Dan orang-orang lelaki yang mencuri dan orang-orang perempuan yang mencuri. Maka potonglah tangan mereka. Okey, so hukum hudud tentang mencuri ada dalam Al-Quran. Hukum hudud bagi orang yang murtad tidak ada dalam Al-Quran. So macam mana ni? Sebenarnya dalam bab menjadikan sebagai sumber hukum hakim sama juga macam tadi tu. Pertama kita ada surah Al-An'am ayat 114 di mana hakim ialah Allah sahaja. Kita ada satu lagi dalam surah An-Nur ayat nombor 51 tak silap. Jom kita tengok. Surah An-Nur ayat nombor 51. Betul? Sudah jumpa surah An-Nur ayat 51? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minin. Sudah jumpa ya? Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, iza du'u ilallahi wa rasulih, apabila diajak, diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar menjadi hakim
di kalangan mereka tentang apa yang mereka berselisih ke apa ke. Perkataan mereka ayyakulu, perkataan mereka tidak lain tidak bukan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan orang itu mereka lah yang beroleh kejayaan. So sini siapa yang Allah suruhkan dijadikan hakim? Jumpa tak? Iza du'u, apabila diseru ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menjadi hakim dalam urusan mereka. Allah dan Rasulnya. Hakim ialah Allah. Hakim ialah Rasulullah. Ada tak ayat yang surah Rasulullah sahaja yang jadi hakim? Ini tadi, mula-mula tu, hakim ialah Allah. Sekarang kita baca ayat hakim ialah Allah, hakim ialah Rasulullah. Ada tak ayat yang suruh kita jadikan Rasulullah sahaja sebagai hakim? Okay, ada yang kata tak ada. Mesti ada. Di manakah itu? Kembali kepada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 65. Sudah jumpa? Okey. Allah berfirman, fala wa rabbika la. Ada penafian 2 kali di permulaan ayat itu dan juga sumpah Allah. Maka tidak, demi Tuhan kamu, tidak beriman. Penafian 2 kali. Maknanya ini bukan ayat yang main-main. Apabila Allah memulakan satu ayat dengan satu sumpah, menunjukkan apa yang nak disampaikan itu adalah sangat penting. Okey? Fala, penafian. Maka tidaklah, warabbuka, demi Tuhan kamu, la yu'minu, tidaklah beriman, hatta, sehinggalah yuhakimuka, sehinggalah mereka menjadikan engkau hakim, fima syajara bainahum, tentang apa yang mereka berselisih tentangnya. Bukan sekadar tu. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak terdapat dalam diri mereka itu haraja, sebarang rasa berat. Rasa macam alamak. Okey? Fi anfusihim haraja mimma qadaita. Tidak terdapat dalam diri mereka tu sebarang rasa berat, sebarang tak puas hati, sebarang tak suka tentang apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan penuh, kita panggil salam apa? Ketenangan. Happy about it, reda tentangnya. Ini ciri-ciri orang yang betul-betul beriman. Okey, ayat ini disebut la 2 kali. Maknanya orang yang tak ada ciri ini tidak ada iman dalam dirinya. Sebab para ulama mereka memang berbincang apabila Allah dan Rasulnya menafikan sesuatu, apakah penafian sepenuhnya ataupun tidak sempurna. Contohnya apabila Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. So, la di situ bukanlah kata tidak ada iman langsung, tapi tidak sempurna imannya. Tapi kalau la di sini dah 2 kali ni, fala wa rabbika la, memang maksudnya memang tidak beriman. Lan tidak sekali-kali. Ya. Okey, tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, hakim dalam apa-apa yang mereka perselisihkan di kalangan mereka. Kita sedang berselisih. Hukuman orang yang murtad ni jatuhkan hukum bunuh ke tidak?
saya ikut Muhammad sebagai hakim. Rasulullah kata dia jatuhkan hukuman, kita jatuhkan hukuman. Kemudian jangan ada rasa berat dalam tu. Hukuman apa ni? Barbarik. Zaman dulu, zaman Jurassic Park. Okey, tidak, tetap relevan sehingga kini. Dan kita menerimanya dengan penuh ketenangan. Kau hakim dalam ayat ni, hakim ialah Rasulullah sahaja. Tangkap ya, ada 3 ayat. Kenapa Allah susun 3 ni? Bukan secara kebetulan, tapi ada 3 mesej yang hendak disampaikan. Dengar saja orang berhujah, kes zina, mana je rejam sampai batu? Kamu tak baca ke ayat ni? Dia tanya, kes zina, rejam sampai batu. Tunjuk dalam Quran mana? Tak payah cari ayat. Tunjuk ayat ni. 465. Surah An-Nisa ayat 65. Okey setakat ni? Alang-alang dalam perbincangan kita ni ada sentuh beberapa contoh-contoh hukum hudud. Ingin saya tambah, ingin saya terdegaskan. Hukuman hudud tidak ada kaitan dengan parti politik. Ianya adalah kewajipan perintah Allah yang kita kena beriman dengannya. Yang kita boleh berselisih ialah macam mana nak melaksanakannya, kesesuaian untuk melaksanakannya, yang itu tak apa. Tapi jangan kerana aku tak suka parti politik tu, aku tak suka hukum-hukum ni semua. Bukan begitu. Sebab hukum-hukum itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis dan kita beriman kepadanya dan taat kepadanya. How to apply it, yang tu nak bincang boleh, tak apa. Jangan sebab parti politik, pilihan parti politik kita berbeza dengan parti politik sekian-sekian, kita pun menolak hukum tu juga. Itu sangat penting. Jangan kerana parti politik, kita pun tertolak ayat-ayat Allah. Mereka yang menolak hudud, mereka akan berkata tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam Quran. Padahal dalam Al-Quran ada ayat kita baca tadi tentang hukuman bagi orang yang mencuri. Yang tu pun mereka tolak juga. Okay, sebelum ni kata, yang zina tak ada dalam Quran, yang murtad tak ada dalam Quran. Tapi yang ada dalam Quran pun mereka tolak juga. Okey, itu sekadar tambahan saja. Okey, sekarang ni yang kita telah bincang dari tadi sampai sekarang ialah bila kita taat kepada Rasulullah, bila kita menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam satu persoalan, bukan kita suka-suka, tetapi Al-Quran yang menyuruh kita. Al-Quran yang memerintahkan kita. Ayat-ayatnya jelas dalam Al-Quran. Dalam setiap contoh saya bagi 3. Tapi kalau kita search akan jumpa lagi. Dibiarkan kepada Rasul. Okey. Macam mana nak jawab? Faham ke soalannya? Kan, macam orang yang murtad tu satu kes yang lagi besar daripada orang yang mencuri. Tapi kenapa mencuri ada dalam Quran, tapi murtad tak ada dalam Quran? Jawapan saya, kita tidak membezakan sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis. Kedua-duanya same level. Sebab tadi kita telah rujuk ayat surah An-Nisa ayat 80 bahawa sesiapa yang taat pada Rasulullah, dia taat pada Allah. Jadi kedua-duanya same level. Kita tak akan tanya kenapa ada dalam Quran, tak adalah hadis. Kenapa adalah hadis, tak ada dalam Quran.
Sebahagian orang dia meletakkan hadis level kedua. Lepas tu dia kata kenapa yang penting dalam Quran tak adalah hadis apa gitu. Okay, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, Quran dan hadis sama-sama di situ. Tidak akan timbul yang lagi penting kenapa dalam hadis patut dalam Quran. Sebagai contohnya. Kalau rujuk website saya hafizfirdaus.com, ada saya tulis artikel panjang tentang hukum murtad. Hukum murtad itu terbahagi pada 3. Orang yang murtad senyap-senyap, maka tidak apa, itu dia senyap-senyap hal dia saja. Sebab kalau kita tetap larang dia murtad, dia akan menjadi Muslim, tapi Muslim yang munafik. Lagi bahaya dalam Islam. Kedua, orang yang murtad, lalu dia cerita pada orang dia murtad. Dia istihar. Itu kita akan ada sepatutnya jatah agama ke apa, panggil untuk kaunseling. Tidak terus jatuhkan hukuman. Ketiga, orang yang murtad dan dia menyerang Islam dengan kemurtadannya itu, maka dijatuhkan hukuman bunuh. Kenapa? Sebabnya kita bimbang orang ramai terpengaruh dengan apa yang dia duk serang ataupun cerita tentang Islam. Yang dalil-dalilnya, penjelasan apa semua tu, rujukan ulama apa adalah artikel saya itu. Ada 3 kategori orang yang murtad. Yang murtad senyap-senyap tak apa. Sebab kita tak nak paksa orang jadi Islam, tapi hati nak murtad, dia jadi munafik. Luarnya Islam, dalamnya tidak Islam. Okay. Yang kedua, dia cerita kat roommate, dia cerita kawan dia, ataupun cuba talk to them ke apa ke. Ajak jumpa orang yang bijak macam Brother Lim ke apa ke. Kadang jumpa orang yang tak bijak tu, dia lagi more damage than good. Yang ketiga, orang yang murtad tu dia menyebar-nyebarkannya. Yang itu tu yang baru dijatuhkan hukuman. Okay, ada beza di situ. Dia tak ada duit, pergi masjid kena halau, pergi gereja dapat duit. Tu lapar 3 hari tak makan. Pergi masjid sebab seluar singkat kena halau. Nak tidur tak boleh, kunci semua pintu. Pergi kerja, welcome. The Lord loves you, we love you. What you want? We give you. Want to sleep? Come sleep. Wah, seronok betul. Satu contoh. Kan sebab kadang-kadang seseorang tu dia menghadapi masalah. Dengar dalam Islam ni ada Baitul Mal, ada pusat zakat, apa pergi minta isi borang prosedur tu dapat RM100. Aku bayar taksi, Grab apa semua tadi, pergi balik tak cukup. Anak kat rumah lapar lagi. Tengah-tengah jalan, nak naik Grab dah habis duit, jalan balik rumah jumpa gereja. Jumpa masuk, di welcome masuk. Tak kisah you pakai apa, tak kisah dah mandi wajib ke belum. What is your problem? Oh, me and my family, we haven't eaten for 3 days. Come, bring your family here, we give you food. You got money to go back? Nah, Grab money. Something like that, contohnya. Kita punya masjid macam-macam syarat. Saya nak tidur pun tak boleh. Itu satu contoh. Kita kena buat topik lain lah tu. Kita punya topik, back to the topik hari ni. Okey. Kita beralih pada hujah seterusnya daripada golongan anti hadis. Bahawa tugas Rasulullah ni tidak lain tidak bukan sebagai umpama postman saja. Allah menurunkan Al-Quran, dia pun bagi Al-Quran kepada umat Islam. Dan mereka memiliki ayat Quran sebagai dalil dalam bab ini, sebagai hujah. Rujuk surah Al-Ma'idah. Surah yang ke-5 ayat 99. Surah ke-5 ayat 99. Okay, ini salah satu hujah yang sangat famous di kalangan mereka yang menolak hadis, bahawa Allah sendiri telah berfirman, ma'ala rasul, tidak ada kewajipan ke atas Rasulullah illa balagh, kecuali menyampaikan. Lalu mereka buat umpamaan sebagai postman, menyampaikan surat je, tidak disuruh dibuka surat explain, tidak disuruh pula bagi surat-surat lain apa ke. Tidak ada kewajipan, tak ada kewajipan ke atas Rasul, kecuali
Balah tu menyampaikan je. Ayat Quran, malaikat Jibril bawa, okey sampaikan. Okey habis, full stop, noktah. Besok dapat wahyu lagi ayat Quran, dia sampaikan. Habis, noktah. Macam mana nak jawab? Siapa nak cuba? Yang boleh juga tu. Okey. Tapi yang agak-agaknya ayat ni maksudnya apa sebenarnya? Illa balagh, kecuali menyampaikan. Itu maksudnya. Apa dalil? Macam mana? Salah satu. Saya anti hadis ni. Saya pun bin Abdullah kan, mu'alaf kan. Hafiz Firdaus bin Abdullah kan. Saya tu boleh tanya apa-apa pun. Itu betul. Kita cuba rujuk surah nombor 42. Surah Asy-Syura. Surah nombor 42. Ayat nombor 48. Fa'in a'radu, maka jika mereka berpaling, fama arsalnaka, maka tidaklah kami mengutuskan engkau alaihim, ke atas mereka, hafizah, sebagai penjaga, sebagai pemelihara. Nak jaga, diamalkan tak ayat Quran tu? Diamalkan tak hadis tu? Inna alaika illal balagh. Sesungguhnya kewajipan engkau, wahai Muhammad, tidak lain kecuali menyampaikan. Rangkap pertama dengan kedua ya, bagi ayat tu. Surah 42 ayat 48. Jumpa ke? Jadi bila jumpa ayat-ayat yang kata tugas Rasulullah tidak lain ialah hanya menyampaikan, maksudnya menyampaikan, tapi selepas itu tidak diwajibkan. Katakan Rasulullah SAW menyampaikan, kita umat Islam makan tangan kanan. Okey? Sampaikan malam ni. Besok pagi tak payahlah pergi intip rumah. Makan tangan kanan ke tangan kiri? Breakfast tu. Lunch pula pergi intip dia. Makan tangan kanan, tangan kiri. Sebab di kalangan umat Islam ni, bila dia makan western menu, terus dia lupa. Western style terus makan tangan kiri. Tapi kewajipan kita ialah menyampaikan. Lepas tu tak payah nak pergi cek. Ini jika berlaku dalam suasana peribadi dia. Jika berlaku di tempat umum, kita kena tegur, termasuk dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Okey? Dan antara peranan Rasulullah SAW ialah mengajar Al-Quran. Surah apa itu? Surah yang ketiga, Ali Imran. Ayat 164. Surah yang ketiga, ayat 164. Sudah jumpa? Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Demi sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat ke atas orang-orang yang beriman. Iz ba'asa fihim, ketika mengutuskan di kalangan mereka rasulan min anfusihim, rasul daripada kalangan mereka, daripada diri mereka.
Apa peranan rasul tu? Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yuallimuhumul kitab, dan mengajar mereka kitab. Mengajar di sini bukan sama baca tau, sebab kadang orang kata mengajar tu nak sebut macam mana, alif lam mim macam mana, zalika macam mana. Tak, itu yang mula-mula tu yatslu alaihim ayatihi, membacakan mereka. Sekarang ni ajar pula apa maksud ayat itu. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan juga hikmah. Apakah hikmah tu? Hikmah itu ialah sunnah. Sebab kalau nak kata Quran pula, berulang 2 kali tak menjadi. Boleh tangkap tak? Peranan Rasulullah mengajar kitab, yang ini Al-Quran, dan hikmah. Kalau hikmah tu diterjemah sebagai Quran, maknanya Rasulullah mengajar Quran dan Quran. Tak menjadi. Maknanya mengajar Quran dan hikmah yang selain dari Quran. Apakah itu sunnahnya? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu dalam kesesatan yang mubin, yang nyata. So ini salah satu peranan Rasulullah yang menafikan tadi hujah Postman, bahawa mengajar kitab dan juga mengajar hikmah. Ada lagi kita bagi lagi hujah. Surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 44. Rangkap yang kedua. Surah An-Nahl, surah yang 16, ayat ke-44. Rangkap kedua, jumpa ke? Wa anzalna ilaika. Dan kami menurunkan kepada engkau az-zikra. Az-zikra tu nama lain bagi Quran. Litubayyina linnas. Agar kamu menjelaskan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berfikir, supaya mereka itu dapat menjadi orang-orang yang berfikir. Di sini peranan Rasulullah ialah menjelaskan. Tadi mengajar, sekarang menjelas. Contohnya wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Banyak kan dalam Quran? Macam mana dirikan solat? Rasulullah ajar, Rasulullah explain. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Zakat tu macam mana? Berapa persen? Zakat harta apa? Zakat apa? Haul macam mana? Nisab macam mana? Rasulullah explain. Rasulullah explain pada ini kenapa? Tadi ayat tadi. Memang peranan Rasulullah mengajar kitab, peranan Rasulullah menjelaskan kitab. Okey, scroll ke bawah, ayat 64 pula. Surah yang sama, surah Nahl, ayat 64. Surah yang sama, ayat 64, Allah berfirman, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ, dan tidaklah kami menurunkan ke atas engkau Alkitab, yakni Al-Quran, إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ, kecuali untuk kamu menjelaskan bagi mereka, الَّذِي اِخْتَلَفُوا فِيهِ, apa yang mereka berselisih tentangnya. Kadang baca Al-Quran, masuk ni pun boleh, masuk tu pun boleh. So macam mana nak cari penyelesaiannya? Rujuk pada apa penjelasan Rasulullah. Sebab penjelasan Rasulullah itu sendiri adalah untuk menutup perselisihan yang berlaku di kalangan mereka. Sebab kalau baca Al-Quran sahaja, akan boleh timbul perbezaan pendapat. Sebab itu pentingnya hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai penjelas kepada Al-Quran. Okay, so ayat yang 44 tadi menjelaskan Al-Quran.
Tapi yang 64 ini menjelaskan tentang apa yang mereka berselisih tentangnya. Sebab tu bila kita mencari kitab tafsir, sangat dianjurkan, ditekankan mencari kitab tafsir yang ada banyak hadis-hadis dalamnya. Sebab hadis-hadis tu menjelaskan maksud ayat dan menjelaskan perselisihan yang berlaku tentang maksud ayat. Contoh yang famous, tafsir Ibnu Katsir. Mahal lah, banyak jilid tu. Tak sempat baca, tak apa. App dalam phone pun ada. Cuma dia bahasa Indonesia lah. Orang Malaysia dia slow sikit. Nak kata malas, dia marah. Okey, free saja boleh download. Tafsir Ibnu Katsir. Okey, dalam bahasa Indonesia harus ialah wajib. Itu penting. Kita harus solat 5 kali sehari. Harus mubah tu yang kena tu. Orang Indon ni kau boleh pakai sesat orang ni. Mazhab apa entah. Jika tidak bisa memahaminya, boleh download KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada app-nya juga, boleh baca secara offline. Boleh search perkataan harus apa maksudnya, bisa apa maksudnya, butuh apa maksudnya. Butuh tu bukan backward. Kamus Dewan app, saya belum jumpa lagi. Coming soon agaknya. Yang ada yang online dah ada dah. Tapi kena ada internet connection. Sebab kadang dalam flat kan, alamak internet tak ada. Adalah kena bayar mahal. Okey, contohnya. So, peranan Rasulullah mengajar kitab, menjelaskan kitab dan menjelaskan apa yang kita berselisih tentang kitab. So, 3 ayat ini membatalkan hujah anti hadis yang berkata peranan Rasulullah itu umpama postman saja, sampaikan surat. Tak payah buka surat nak explain apa. Tak payah nak bawa surat lain pula. Okey setakat ni. Kita bincang 2 hujah ya. Pertama, mereka kata Quran ni sudah lengkap, sudah terperinci, sudah sempurna, tak payah rujuk Rasulullah. Kita kata dalam kesempurnaan Al-Quran itulah, dalam keterperincian Al-Quran itulah, Allah telah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Sesiapa yang berkata, kami berpegang pada Quran. Kejap, kita buat. Bagilah gempak sikit kan. Kami berpegang pada Quran, tak payah hadis. Dia sebenarnya tidak berpegang pada Quran secara sepenuhnya. Sebab Al-Quran inilah yang menyuruh kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita dengar orang-orang yang kadang seru kan, tak payah sebut nama. Kita Al-Quran saja, hadis tak payah. Tidak. Al-Quran inilah yang merujuk kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Quran ni kan mana-mana terjemahan sekalipun, English ke BM ke Indon ke, bahasa Zimbabwe ke apa ke, cari-cari tak ada pula hadis. Ada kalau dan boleh search tu, katakan yang terjemahan bahasa Malaysia. Cari hadis, tak ada pun. So Al-Quran suruh taat Rasulullah, kamu taat hadis, macam mana tu? Saya tanya dulu. Saya kan bin Abdullah. Sunnah pun tak ada. Yang ada sunnatullah. Sunnah Rasulullah tak ada pula pun. Perkataan hadis kalau ada macam surah Ad-Duha yang akhir sekali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan ada pun nikmat Tuhan kamu, maka ceritakanlah ia. Itu adalah hadis. Tapi hadis dalam konteks kita taat pada hadis. Kita ikut hadis. Kita ikut hadis Rasulullah. Tak ada pula pun dalam Quran. So, saya taat Rasulullah, saya tak ikut hadis. Tapi malahkan saya sekarang ni dah 1400 tahun selepas kewafatan Rasulullah, saya tak dapat taat, so saya ikut Quran sajalah. Itu hujah golongan anti hadis. Okey, boleh tangkap? Kan dia, okey. Mereka kata, okey, Al-Quran suruh kita taat Allah dan taat Rasulullah. Kalau saya hidup zaman Rasulullah, ada sama di Madinah, dengar Rasulullah cakap, saya taatlah. Tapi sekarang saya dah 1400 tahun kemudian. Nak taat Rasulullah macam mana tak ada dah. So, Al-Quran masih ada, saya taat Al-Quran sajalah. Ya ni taat hadis ni macam mana? Jeng.
So, siapa nak try? Ah. Okey. Apa kita bincang dulu tentang hadis ni, kemudian kita masuk yang tu pula. Okey, boleh tak? Yang duk ikut hadis ni, sekarang semua tak nak ngaku ikut hadis lah. Ke macam mana ni? Ke mengamalkan hadis, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata-katalah yang baik. Jika tidak, diam. Okey. Taat pada Rasulullah, kalau kita hidup zaman Rasulullah, kita boleh dengar terus. Bila tak ada, kita hidup selepas zaman Rasulullah, kita ikut hadis, bukan taat pada hadis. Sebab dalam hadis itulah terkandung kata-kata, perbuatan Rasulullah SAW. Sunnah itu pula ialah secara umum perbuatan Rasulullah. Sebagai contoh, sunnah Rasulullah SAW ialah bila makan bagi habis. Jilat jari. Jatuh bawah pun kutip, tiup-tiup, makan. Itu sunnah Rasulullah. Lalu kita tanya, apa hadisnya? Hadisnya dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik, bahawa Rasulullah SAW bila makan, baginda menjilat jari. Lalu Anas bertanya, sampai begitukah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, sebab kita tidak tahu di manakah keberkatan terletak dalam makanan itu. Mungkin yang terakhir itu. Dan Rasulullah pun bila makanan jatuh, padang pasir lah. Bukan marble semua tu. Tiup, makan balik. Ya Rasulullah, sampai macam tu ke? Rasulullah jawab, ya, jangan tinggalkan apa-apa untuk syaitan. Jadi saya hidup 1400 tahun sekarang ni. 1400 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Saya tak dapat dengar direct dari Rasulullah, tapi saya baca hadis tu, saya tahu ianya daripada Rasulullah SAW. Jadi hadis tu ialah perkataan ataupun apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi saya tak taat hadis. Hadis itu adalah medium, adalah sarana, adalah jambatan yang menghubungkan saya kepada Rasulullah SAW agar saya dapat mentaati baginda. Okey kan? Kita tak taat hadis. Kita taat Rasulullah, hadis itu sebagai medium. Sebab kita sudah hidup 1400 tahun kemudian. Hadis tadi tu pernah dengar ke? Sahih Muslim? Kan makan bagi habis, jatuh pun kutip. Agak-agaknya kebanyakan umat Islam mengamalkannya ke tidak? Cuba pergi mana-mana restoran. Kedai mamak ke, kedai Melayu ke apa ke, ambil nasi, ambil lauk, makan sikit-sikit tu biar je. Kan? Especially kalau pergi hotel pula ada buffet breakfast. Semua nak try. Lepas tu tak habis, biar je. Lepas tu fikir, kenapa harga barang kat Malaysia semakin naik? Kenapa akunya gaji ni tak cukup? Dulu orang buat teori, pergi Tesco, pergi Giant, bawa troli RM100 boleh penuh. Sekarang RM100 sikit ke bawah tu je. Kau tak sedap. Sebab apa Rasulullah kata, kita tidak tahu di mana keberkatannya terletak. Kita duk makan membazir, Allah tarik berkat daripada negara Malaysia. So Malaysia ni azab gempa bumi tak ada, azab taifun tak ada. Kita ada azab ekonomi yang harga semakin naik. Tukar pemimpin sama juga harga naik. Itu sebagai contoh. Itu maksudnya hadis. Kita tak taat hadis, kita gunakan hadis untuk mentaati Rasulullah. Tapi macam Abang Hisham cakap tadi, hadis ni tak terpelihara. Allah pelihara Quran saja. Macam mana pula tu? Ayat yang Allah jamin pelihara Al-Quran kat mana? Rasa-rasanya di mana? Surah Hijr kan? Surah ke-15. Cuba tengok surah ke-15 ayat nombor 9.
Surah Hijr, surah 15 ayat ke-9. Sudah jumpa ke? Ya, okey. Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yang ini Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya bagi kamilah tanggungjawab menjaganya, memeliharanya. Maka Allah memelihara Al-Quran ini. Mana ayat yang Allah pelihara hadis? Tak jumpa kelas, saya tak nak ikut hadis ni. Pernah dengar tak ayat yang Allah pelihara hadis? Mungkin tak ingat kan kat mana Quran, tapi pernah dengar tak? Siapa dapat jawab, saya belanja air. Saya ada sebotol air kat sini. Okay, kita ada ayat Quran yang Allah menjamin akan memelihara Al-Quran. Jadi soalan saya sekarang ni, ada tak ayat yang Allah menjamin akan menjaga hadis-hadis Rasulullah? Siapa bagi ayat dapat air. Siapa tak bagi ayat, nanti saya tak nak ikut hadis lah. Sebab hadis tak terjaga. Kalau saya salah tu, you all yang bertanggungjawab. Sebab tak tunjuk saya ayat tu. Itu sebab taat. Kalau hidup sama Rasulullah, boleh taat. Sekarang dah jauh. Allah tak pelihara hadis tu. Khutbah Nabi. Okey, khutbah Nabi yang mana? Okey. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang jika kamu berpegang tidak akan sesat. Al-Quran dan sunnahku. Itu ayat Quran ke hadis? Hadis, tapi hadis tak terjaga. Saya nak bukti dulu yang Al-Quran, yang hadis ini terjaga. Lalu saya akan ikut hadis tu. Bagus kan kita datang kelas, kita fikir kan? Ngangguk Okey, saya bagi ayat dia ya. Ayat dia yang sama kita baca ni lah. Ayat yang sama ni, surah Al-Hijr ayat ke-9. Okey, sesungguhnya kamilah, yakni Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya bagi kamilah tanggungjawab memelihara Al-Quran. Apabila Allah SWT berjanji akan memelihara Al-Quran, Allah bukan sekadar memelihara huruf-hurufnya. Tetapi akan memelihara maksudnya, pengamalannya. Macam mana? Siapa yang ajar Al-Quran? Siapa yang menjelaskan Al-Quran? Rasulullah. Maka Allah akan memelihara apa yang Rasulullah ajar, apa yang Rasulullah explain, sampai supaya umat Islam sepanjang zaman akan tahu. Sebab tu di kalangan dalam bidang ilmu hadisnya, sepanjang zaman akan ada ahli-ahli hadis yang sentiasa menilai hadis, yang menyemak hadis, yang menyampaikan hadis. Sebab kalau Allah pelihara Quran, Allah tidak memelihara Rasulullah yang mengajarnya, yang menjelaskannya, yang menjelaskan apa kita perselisih tentangnya. Al-Quran ni tinggal huruf-huruf sajalah, yang orang akan baca sesuka hatinya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Allah berulang kali memerintahkan kita taat kepada Rasulullah, itu bukan untuk umat Islam zaman Rasulullah saja, untuk umat Islam sepanjang zaman. Macam mana kita sekarang ini nak taat Rasulullah? Melalui hadis. Jadi Allah pun akan pelihara hadis supaya kita dapat mengamalkan apa yang Allah perintahkan, iaitu taat kepada Rasulullah. Boleh tangkap ke? So ayat yang sama juga. Selalunya orang pakai ayat ini kata Allah pelihara Al-Quran. Hadis Allah tak jaga. Tak, Allah jaga hadis juga. Allah jaga hadis bukan nak kata semua perawi hadis jujur. Tak, ada yang lemah, ada yang menipu, ada yang buat hadis palsu. Tapi Allah pelihara hadis dengan cara adanya orang-orang yang selalu menyemak hadis. Ada orang-orang yang boleh menceritakan hadis ini daif ke, hasan ke, sahih ke, daif jiddan ke, maudhu' ke. Sebab kalau Allah tidak jaga hadis,
Okey, banyak ayat-ayat tentang taat pada Rasulullah kita tidak boleh amalkan lagi. Kalau Allah tak jaga hadis, penjelasan tentang Al-Quran, pengajaran tentang Al-Quran, penjelasan apa yang diperselisihkan, macam kita bincang tadi tu, tidak lagi dapat dijaga. Jadi ayat yang sama Allah pelihara Al-Quran dan pelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Akan ada ahli hadis yang explain hadis ini dhaif. Jangan kita marah pula, dia ni semua dhaif je, tak ada kerja. Macam dia pandai sangat pula. Nabi cakap-cakap, dengar sajalah. Tak, itu orang yang Allah utuskan untuk menjaga kalam, untuk menjaga perkataan, perbuatan manusia yang paling dicintainya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saya. Surah Al-Ankabut. Okey, jom tengok surah Al-Ankabut. Surah nombor 29. Ayat 49. Saya tak dapat tangkap dari sudut mana ayat ni menjamin penjagaan hadis. Mungkin sister boleh explain ke, share ke? Okey. Tak apa kejap. So, macam mana sister ayat ni? Saya tak dapat tangkap di mana. Okey, tak apa. Saya tangguh dulu yang ni. Okey, tak apa. Kita pergi pada hujah yang lain. Macam mana hadis ni yang ditulisnya bukan sekadar 100. Kalau yang official tu macam Imam Bukhari tu. Imam Bukhari wafat 256 Hijrah. Okey, katakan dia menulis, maknanya about 200 years, 200 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Mana boleh pakai macam tu? Macam mana tu? Kita ni yang zaman teknologi apa, orang cakap semalam kita baca hari ni dah lain dah. Semalam tabung haji kata tak ada subsidi. Tiba-tiba U-turn nak berkait akan ada subsidi. Jadi confuse dah. Mana satu ni? Bukannya kurun berlainan ni. Contohlah tu. So hadis-hadis Rasulullah ini 200-300 tahun baru ditulis dan dibukukan yang sampai kepada kita. Kan dalam tempoh tu berlaku perang Jamal, berlaku perang Siffin, adanya Syiah, macam-macam semua tu. Siapa nak try? Dapat air free. Air yang paling sihat apa? Air kosong? Siapa yang salah tidak dihukum. Sebenarnya tu. Kan generasi sebelum ditulis tu mereka menghafal hadis. Tapi hafalan ni kan very subjektif. Boleh tersalah ke, boleh lupa ke. Macam mana tu?
Kan ini Rasulullah, tu ada sahabat, tu ada tabi'in, tabi'in. Panjang lagi ni. Lepas tu ada lagi orangnya, katakan A, B, lepas tu baru Imam Bukhari. So dalam sanad tu ada satu, sanad tahu kan? The chain of narrators perawi. Mana Imam Bukhari dia ambil hadis daripada sini, daripada sini, daripada Rasulullah. So somewhere along here mesti berlaku silapnya. Sahabat okeylah, mungkin dia tak silap. Tapi ini dia dah lupa ke? Kan berlaku kesilapan. So Imam Bukhari kata sahih ni boleh pakai ke? Sebab tu ada ilmu rijal. Apabila Imam Bukhari mengambil hadis sekian-sekian ni, dia tahu semua biodata mereka ini dan dia juga tahu semua, kita panggil dia punya siqah, sifat siqah tu sifat kepercayaannya tu. Dia jujur ke tak? Dia tipu ke tak? Itu yang satu. Nombor dua, dobit. Dobit ni kita panggil jelas dan padu. Aku ni kan, aku ingat adalah hadis Nabi yang maksudnya lebih kurang lah. Itu tak dobit tu. Daif terus. Ini yang kalau Imam Bukhari tanya hadis, dia jawab terus. Aku mendengar daripada ni, bahawa Rasulullah SAW bersabda sekian. Dan dia dikenali di kalangan tu sebagai orang yang memang jelas hafalannya apa semua tu. Okey, tentang kualiti hafalan ni, saya nak bagi satu analogi lain. Antara kiraan mental dan kiraan kalkulator. Orang yang biasa buat kiraan mental, dia akan laju. Dia kiraannya betul. Tapi once dia biasa guna kalkulator, kiraan mental dia jadi slow. Pernah terfikir tak? Ada pengalaman macam tu tak? Sama juga, mereka ni tak tulis hadis. Sebab mental mereka memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka hafal dan amal. Itu lagi ingat. Yang ketiga, adanya sifat thiqah, sifat jujur. Sebab kalau setiap mereka ni menulis hadis, tetapi tak jujur, sama juga ditulis lain-lain. Dia ni ada buku dia sendiri, buku sendiri. Tapi tak jujur, dia tambah-tambah. Sesiapa yang mengikuti kuliah Hafiz Firdaus, maka mendapat pahala sama dengan 70 malam. Saya tulis hadis. Tapi saya tak jujur, saya buat hadis palsu. Kan? So menulis tu tak menjadi apa faedah kalau saya tak jujur. Saya cipta hadis sendiri. So siapa mengundi parti ni pada pilihan raya kecil sekian-sekian, masuk syurga. Tambah tingkat yang syurga Firdaus. Bertulis tu. Tapi orang yang tulis tidak jujur. Dia membuat hadis sendiri. Jadi bukan kira faktor tulis tak tulis, tapi kejujuran orang itu. Dan zaman ini bila mereka kertas dah ada, tapi bukan semua orang mampu ada kertas. Kadang-kadang mereka menulis tapi catatan peribadi. Tapi hafalan tu sebab mereka dah biasa hafal, mereka boleh ingat. Sama juga macam tadi, kita biasa buat kiraan mental, otak kita laju kira. Pergi kita tak percaya, pergi kedai mamak. Makan kawan-kawan kat dia mari RM14. Hei, mana ada? Kira balik. Okey, RM12. Tak percaya pergi kedai mamak. Pergi ramai-ramai makan tu kan. Ada naan, ada kari apa tu. RM30. Kira balik RM28. Kira balik RM32. Tak apa, you tulis satu-satu. Dia tulis satu-satu. Kita boleh tengok, boleh campur terus. Tak payah kalkulator. Sebab bila dah biasa campur dengan mental. Bila dah biasa dengan kalkulator tu yang tengok, tak apalah, paling-paling beza RM5. Tak apalah, okeylah, aku sedekahkan je. Okey? Jadi, hadis-hadis Nabi SAW walaupun tidak ditulis secara rasmi. Sebab ada di kalangan para perawi yang menulis catatan peribadi. Walaupun tidak ditulis secara rasmi, ianya tidak mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Kerana umat zaman itu mereka memang kuat hafalan. Dan bila mereka menghafal selalunya, itu yang menyebabkan mereka dapat ingat. Dan ada ciri jujur. Ada juga yang membuat hadis palsu, ada juga tu. Ada yang ingatannya tak betul. Dan kadang-kadang mereka ni jujur, tapi ingatan tak ingat, dia ambil hadis sahih juga.
Sebagai contoh, ada satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Seorang perawi itu menerangkan bahawa Rasulullah SAW menerangkan lebih baik seseorang itu menunggu 40 hari daripada berjalan di hadapan orang yang sedang solat. Tapi dia tambah, aku tak ingat Rasulullah sebut 40 hari atau 4 hari. Ada keraguan situ, tapi dia honest nak bagi tahu dia tak ingat di situ. Ini satu contoh. Tadi ada yang angkat tangan. Okey, banyak reason. Salah satunya ialah kertas sudah ada zaman itu, tapi bukan dalam jumlah yang banyak macam kita ada sekarang ini. Nombor satu. Nombor dua, kalau yang nak menulis, mereka disuruh menulis Al-Quran saja. Yang ketiga, umat zaman tu memang mereka lebih selesa, lebih mudah dan lebih mempercayai hafalan mereka. Berbanding tulisan mereka. Sebab tu pada zaman Rasulullah SAW, baginda pun tidaklah begitu menganjurkan penulisan hadis. Oh, yang saya tahu word by word without miss. Sebab tu kalau baca hadis Nabi SAW, ada yang sahabat sebut Rasulullah bersabda, ada yang sahabat Nabi bersabda. Rasul dengan Nabi pun mereka tak campur-campur, sebiji-sebiji situ. Ada yang plural, ada yang singular. Sebiji-sebiji. Bila Nabi sabdakan menggunakan kalimah jamak plural, mereka hafal plural, mereka sampaikan yang plural juga. Mereka tak tukar tu. Kalau mereka tukar, kita baca hadis tu akan ada di situ. Perawi keliru antara ini atau itu. Mereka sendiri akan explain kalau mereka keliru dalam hafalan tu. Tapi bila mereka menyampaikannya memang word by word. Sebab mereka tak berani nak tukar, nombor satu. Nombor dua, kadang yang mereka hafal tu juga hadis qudsi. Hadis qudsi itu ialah firman Allah SWT yang tidak dimasukkan dalam Quran. Tak berani mereka nak tukar-tukar. Walaupun, apa nak kata, perkataan tu bunyi macam sama ke apa kan. So, memang mereka sampaikan itu, perawi kepada perawi, sebiji-sebiji perkataan yang Nabi SAW sabdakan. Okey, ada lagi, kita sampai 10.30, ada 20 soalan, ada apa-apa, ada lagi 20 minit, ada apa-apa soalan, bantahan, kritikan? Itu saya dah tahu. Sebab Al-Quran tu ada yang yang bila Jibril bawa kata ini memang Al-Quran. Memang ayat ini daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran yang telah ada di Lauh Mahfuz sudah komplit. Tapi yang malaikat Jibril bawa sikit. Yang saya tahu memang telah dibezakan. Ya dibezakan ya. Okey, saya ada soalan. Soalan favorite tentang poligami. Kalau rujuk dalam Quran, ayat tentang poligami itu, ia merujuk kepada para penjaga anak yatim. Yang duk amalkan poligami di Malaysia ni tak jaga anak yatim pun. Macam mana? Kan, cuba rujuk surah An-Nisa tu.
An-Nisa ayat berapa? Lelaki mesti dah hafal. Perempuan dah hafal, dia delete, tak boleh delete. Ayat ketiga kan? Ayat-ayat sebelum bincang anak yatim. Kalau kita rujuk sebab turunnya ayat ni pun yang terangkan oleh Aisyah pun tentang anak yatim. Yang duk berpoligami ni bukan sekadar tak jaga anak yatim, sedekah RM1 rumah anak yatim pun tak nak bagi. Macam mana tu, wahai kaum lelaki? Perempuan nak jawab pun boleh tak? Oh, tak disebut nama. Bila Aisyah radhiyallahu anha menerangkan sebab turun ayat, beliau pun tak menerangkan nama siapa penjaga itu. Yes. Tapi yang syaratnya dia jaga anak yatim. Lepas tu dia nak ambil anak yatim tu jadi isterinya. Tapi sebab anak yatim tu dia pandang macam second class citizen, dia macam nak treat second class, nak bagi mahal kurang, nak bagi apa kurang, betul. Lepas tu dapat anak yatim yang kaya, nampak cantik, cun apa tu, dia nak bagi lain pula apa semua tu. Jadi dia adil tak adil tu, first of all dia memang tak adil. Dengan isteri sedia ada, dengan itu dia pandang anak yatim second class. Kemudian dia nak tu yang ni, yang ni aku bagi mahal tinggi, yang ni aku bagi mahal rendah. Berdasarkan cantik tak cantik apa gitu tu. Tapi konteksnya tentang anak yatim. Penjaga anak yatim tu. Kalau tak boleh jawab, tak boleh poligami tu. Tak apa, kita jawab soalan ni dulu. Banyak yang muka dah risau dah ni, tak dapat jawab. Okey, so dalil poligami tu apa dia? Sebab nak pakai ayat ni sebagai dalil tak boleh. Kita tak boleh bagi saya. Bagi saya hidup seorang lagi happy. Macam mana tu? Padahal ada hadis Nabi yang cerita siapa yang tak nak kahwin dia bukan daripada umatku. Kan kalau bagi saya tak payah kahwin lagi senang. So kita bukan bagi saya, tapi apa dalilnya? Kalau nak kata poligami itu berdasarkan Quran, Quran pula rujuk pada penjaga anak yatim. Apa tu? Isteri-isteri muslimat mesti tak setuju. Tu dah. Okay, sister dah tanya, macam mana kurangkan beban tu? Okay. Siapa nak cuba? Tak apa, explain je. Tak nak amalkan poligami tak apa. Kita explain saja. Semuanya, semua siapa tu?
Jadi sebelum seseorang tu nak poligami, dia kena jaga anak yatim dulu. Ke macam mana tu? Dah wanita tu, takkan nak panggil anak yatim lagi. Ini maksudnya kecil-kecil. Kalau umur 25 ke 30 tak panggil anak yatim lah. Macam tu saya pun anak yatim juga. Pernah dengar tak? Yang diambil ialah lafaz yang umum, bukan pengkhususan sebab. Ayat-ayat Quran tu, pengajaran diambil berdasarkan lafaznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Okey, maknanya memang sebabnya khusus di sini tentang anak-anak yatim. Tetapi lafaznya umum. Mana lafaznya umumnya? Fankihu ma tobalakum minan nisa. Maka nikahlah mana-mana wanita yang kamu berkenan. 2, 3, 4. Jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka 1 saja. Okey, kita ada Rasulullah SAW sebagai pengajar Al-Quran dan penjelas Al-Quran, dan kalau berlaku perselisihan, baginda juga menjelaskannya. Penjelasan Rasulullah bukan saja dalam bentuk lisan, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Rasulullah SAW berpoligami, betul ke tidak? Rasulullah SAW menjaga berapa orang anak yatim? Sebelum poligami ke, semasa poligami ke, adakah Rasulullah SAW menjaga anak yatim? Yang saya tahu tidak. Maka praktik Rasulullah itu sendiri menunjukkan bahawa ayat ini tidak terbatas kepada penjaga anak yatim. Konteks ayat memang tentang anak yatim, memang tentang penjaga anak yatim, tetapi apa nak kata, berdasarkan lafaz yang umum di situ, sesiapa saja boleh mengamalkannya asalkan dia dapat berlaku adil di kalangan isteri-isterinya itu. Siapa cakap? Kita kata sunnah Rasulullah sendiri. Baginda sebagai penjelas Al-Quran, baginda berpoligami, padahal baginda juga bukanlah penjaga anak-anak yatim. Kalau kita kata ayat ini hanya terbatas kepada penjaga anak yatim, ada mudaratnya yang lain. Sebab ayat ini saja yang membataskan poligami kepada 4. Kalau kita kata ayat ini untuk anak yatim saja, maknanya yang bukan penjaga anak yatim boleh berpoligami lebih daripada 4 ke? Sebab Al-Quran ada menganjurkan kita kahwin. Al-Quran tak pernah membataskannya pun. Kan bila kita baca ayat Al-Quran tentang anjuran berkahwin, hadis-hadis tentang anjuran berkahwin, masyarakat kita yang faham sebagai peringatan pertama. Lepas tu peringatan pertama seronok, bagi ucapan apa, dengar poligami. Tapi yang lelaki dia seronok lah juga. Okay, ayat ini saja yang membataskannya kepada 4. Okey kan sekarang ni? Okey, tadi... Yes, brother. Banyak pandangan tadi. Boleh pilih mana satu, kita masa ada lagi 10 minit. Okey. Apa tujuan orang-orang yang anti hadis ni? Itu agaknya maksudnya. Apa objektif mereka ni? Siapa yang pernah bersembang ke, berbincang orang poligami ke? Poligami pula. Orang anti hadis ke, pernah tanya ke, why you want to reject hadis? Pernah tanya, pernah bincang ke? Kenapa clear cut? Macam tadi saya bincang, saya bagi ayat-ayat mereka jadikan hujah, tak ramai yang boleh nak bantah hujah mereka, tak clear cut pun sebenarnya. Banyak orang di kalangan umat Islam sendiri, bila baca hujah-hujah anti hadis, secara tersembunyi, angguk-angguk juga, betul juga tu. Macam tadi tu saya baca ayat-ayat tanpa osman ke, Al-Quran sempurna apa semua tu, hujah-hujah anti hadis. Lalu saya pura-pura anti hadis, macam mana you all nak jawab? Tak ramai yang boleh jawab. So it is not clear cut sebenarnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan buruk sangka mereka ni sengaja nak menyesatkan umat Islam. Mungkin mereka tu sebenarnya belajar agama macam kita belajar agama dulu. Tidak ada penyakit berjangkit, hafal Fatihah, tak semayang daruratan. Bila dia orang dah besar sendiri baca-baca, terjumpa buku yang menerangkan ikut Quran saja. Lalu mereka merasa itulah yang benar. Lalu mereka ikut. Bukan mereka nak menyesatkan. Mereka terbaca rasa macam meyakinkan. Dia orang pun ikut. Bila cuba tanya kawan-kawan, aku baca buku ni macam betul lah hujah dia. Selama ni ikut hadis kenapa? Entah, aku pun tak tahu. Cuba kau baca ni. Ya tak, ya betul juga. So sebab kita zaman dulu, zaman sekolah, sekurang-kurangnya saya zaman sekolah apa dulu, tidak diajar benda dia begini. So bila terbaca aja daripada sumber-sumber lain dalam internet ke apa ke, akan mudah terikut-ikut. Bukan sebab nak menyesatkan umat Islam, tapi terasa pada saat itu macam betul pula dia cakap. Poligami ke? Betul. Alhamdulillah. Ya, pandangan lain? Okey. Nak jawab balik panjang. Kemudian akan ada pula hadis-hadis lain yang senada dengan itu ke apa ke, yang menimbulkan kemuskilan. Jadi saya nak cadangkan, Alhamdulillah, bila saya menjawab golongan anti hadis ni, saya tulis 3 buku. Saya tulis 3 buku. Ini buku pertama, 20 hujah golongan anti hadis dan jawapannya.
Ini hujah-hujah mereka daripada Al-Quran. Okey, apa kita nak jawab? Kedua, antara sebab mereka tolak hadis ialah hadis ni banyak bercanggah antara satu sama lain. Satu kata gini, satu kata gitu, satu buat ni, satu buat tu. Satu kata Nabi larang kencing berdiri, satu hadis kata Nabi sendiri kencing berdiri. Macam mana tu? Itu saya tulis buku kedua, kaedah-kaedah memahami hadis bercanggah. Dalam salah satu disiplin ilmu hadis ialah bagaimana nak memahami hadis yang saling bercanggah. Itu saya ada tulis satu buku. Kemudian ada pula hadis-hadis yang menimbulkan kemuskilan. Minum kencing unta ke, ada Nabi pergi bunuh orang, kucungkil mata keluar apa semua tu. Okey, hadis-hadis muskil. Ada pula buku yang ketiga, kaedah-kaedah memahami hadis muskil. Jadi 3 siri dalam rangka saya menjawab golongan anti hadis dan juga untuk memberi kefahaman kepada umat Islam tentang hadis-hadis Nabi. Saya cerita bukan nak promote buku, bukan nak dapat duit. Buku-buku ni boleh dibaca secara percuma di website saya, hafizfirdaus.com. Boleh download dan baca secara percuma. Nak beli pun dah out of print kot sekarang ni. Sebab ini saya tulis tahun 2000, 2002, 2004 dulu. Tapi mereka memang ada. Salah satu sebab mereka tolak hadis ianya saling bercanggah. Macam mana? Para ulama Islam telah pun menjelaskan, menggariskan cara-cara menyelesaikan hadis yang bercanggah. Kemudian ada juga hadis-hadis yang muskil. Muskil dari sudut sains, muskil dari sudut wanita. Solat seorang itu terputus apabila melintas di hadapannya anjing hitam, kaldai wanita. Oh, wanita marah. Apa hal aku jadi macam kaldai dengan anjing pula? Ini tolak hadis ni. Salah satu hadis sahih tu. Solat seseorang itu terputus apabila melintas di hadapannya anjing hitam, kaldai dan wanita. Oh, marah wanita. Okey, itu satu contoh hadis yang muskil. Apa maksud sebenarnya tu? Okey. Dan ada beberapa hadis-hadis lain yang saya himpun dan ada dalam buku Kaedah Memahami Hadis Muskil, dijemput mengkajinya di situ. Jadi sudah pun 10.30 kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.